Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Yang mana pengajian kita pada malam ni adalah pengajian yang kelima daripada kitab ini. Jadi kita sampai kepada baru ni kita berhenti mana. Okey, kita ambil sini ya. Wa yajibul khitan. Kata pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Wa yajibul khitan, dan wajib berkhitan. Cakap bahasa Terengganu kita sunat, wajib sunat. Baik, dia hukum sunat ni bagi lelaki dan bagi perempuan sebenarnya ulama berbeza pandangan. Cuba kita sebut sikit ya. Sebab kalau hak yang sunat bagi orang lelaki tu dia tidak ada isu mana. Sunat bagi orang puang ni jadi isu sikit. Sebab ada sebahagian daripada ulama muasarah terkesan dengan gerakan pihak-pihak barat. Kalau cakap kita gitulah. Terkesan dengan pihak barat, akhirnya mengharamkan sunat bagi perempuan. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum bersunat bagi lelaki adalah wajib. Mazhab Imam Syafi'i, hukum bersunat bagi lelaki adalah wajib. Dan ini adalah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Namun ada pandangan sebahagian daripada mazhab mengatakan hukum bersunat bagi lelaki sekalipun bukanlah wajib, bukan hukum dia sunat. Ada. Jadi maksudnya orang lelaki orang kita kata sunat tu ambil pandangan sekali ya, selagi kali. Jadi kalau duduk sunat tak apa, Ustaz Amin. Masih lagi ada pandangan hak yang mengatakan bukan wajib. Cuma sebelum daripada balik, hukum bersunat adalah sunat. Dan disunatkan bersunat kanak-kanak ketika pada hari yang ketujuh. Tapi apabila telah balik, maka wajib sunat. Tapi masih lagi ada pandangan yang mengatakan tidak wajib. Manakala hukum bersunat bagi perempuan, ada dua pandangan. Majoriti ulama mengatakan bersunat bagi perempuan tidak wajib. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada dua pandangan. Apa yang disebut di dalam kitab kita, hukum bersunat sama ada lelaki ataupun perempuan, hukum dia adalah wajib. Dia wajibul khitan ni 'ala rijali wan nisa. Sebab dia tidak meletakkan qaid. Maka apabila dia tidak meletakkan qaid, maka kita akan faham secara umum diwajibkan. Jadi bersunat ataupun berkhitan bagi perempuan, hukum dia adalah wajib sebagaimana apa yang disebut dalam kitab kita. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan harus, dan sebahagian yang lain mengatakan kemuliaan, sebahagian yang lain mengatakan hukum dia adalah sunat. Baik. Okey. Itu masalah berkhitan. Cuma daripada sudut dalil banyaklah kalau kita nak bincang daripada sudut dalil. Cuma kita kabur secara ringkas lagu tu. Katanya wa yahrumu khadbu sya'ri ar-rajuli wal mar'ati bisawadin illa li gharadil jihad. Dan haram mewarnakan rambut lelaki dan perempuan bisawad dengan warna hitam. Sawad, warna hitam. Jadi hukum mewarnakan rambut lelaki dan rambut perempuan dengan warna hitam, hukum dia adalah haram. Jadi hak yang dituntut bagi orang hak yang ada ubang adalah mewarnakan dengan warna kuning ataupun warna merah. Dalilnya dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, pada tahun Fathu Makkah dibawa mari ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq Abi Quhafah, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq
kunyah dia adalah Abu Quhafah, nama dia Uthman. Dibawa kepada Rasulullah yang mana rambut dia tu seperti pokok hok yang warna putih. Ada pokok jenis bunga dia warna putih apa semua sekali, nak ayatnya ubang penuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadza wa jannibus sawad." Rasul kata, ubahkan kepala dia dan cuma jauhkan, kata wajannibus sawad, jauhkan warna hitam. Maka bila Rasul kata jauhkan warna hitam, maka ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan hukum dia adalah dilarang. Larangan adalah larangan haram, berdalilkan kepada Rasul suruh jauhkan warna hitam. Begitu juga di sana ada hadis yang lain, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun fi akhir zaman. Di sana ada satu kaum pada akhir zaman, mereka itu mewarnakan rambut mereka itu seperti dada-dada kahawasilil hamam, kata Rasulullah, seperti dada-dada burung merpati. Ada sebahagian daripada burung merpati, dia kawasan molok dia ni warna hitam. Walaupun tubuh dia warna lain, tapi kawasan molok warna hitam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yakunu qaumun fi akhir zaman yakhdubun kahawasilil hamam. Yang mana di sana ada satu kaum, akan ada satu kaum pada akhir zaman, yakhdibun, yang mana mereka itu mewarnakan rambut mereka seperti temolok-temolok ataupun dada burung merpati. Kata Rasulullah, yarihuna raihatal jannah, mereka itu tidak dapat mencium bau syurga. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Hadis ini berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama mengatakan dhaif, sebahagian yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang sabit. Baik. Jadi sebahagian daripada ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i melihat kepada hadis ini bahawa sebenarnya hadis ini adalah hadis yang sabit. Maka apabila Rasul kata tidak cium bau syurga, maka benda tu bukan benda yang kecil, benda yang besar. Maka sebab itulah dihukumkan haram mewarnakan rambut oleh lelaki dan perempuan dengan warna hitam. Tapi kena ingat satu benda yang perlu kita kena sebut. Sebenarnya mewarnakan rambut dengan warna hitam, ia tidak berlaku kesepakatan ulama dalam hukum haram. Maksudnya masih lagi ada pandangan yang mengharuskan. Dan ada riwayat daripada sebahagian daripada sahabat mewarnakan rambut mereka dengan warna hitam. Cuma mazhab Imam Syafi'i melihat kepada ada sebahagian daripada sahabat ataupun salaf segelintir yang melakukan ataupun warna rambut dengan warna hitam. Maksud hitam saat itu bukan hitam sungguh. Okey, itu apa yang ditakwil oleh mazhab Imam Syafi'i. Tapi warna merah yang gelap seperti warna hitam. Tapi bukan hitam sungguh. Sebab untuk kita gabungkan segala dalil. Sekarang ni secara jelas ada dalil yang Rasul larang warna hitam. Dan ada sebahagian daripada sahabat buat. Macam mana sahabat boleh buat kalau benda tersebut benda yang dilarang oleh Rasulullah? Jadi sebahagian daripada ulama mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh sahabat bukanlah warna hitam sungguh, tetapi warna merah yang gelap seperti warna hitam. Maka itu tidak menjadi masalah. Tapi dalam masalah ni sebenarnya masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama melihat kepada zahir athar mengatakan warna hitam, maka warna hitam pakai zahir. Ada tawim dia lagi. Lepas tu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, dia kata hadis tersebut yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i yang kata seperti temolok burung merpati itu, hadis itu tidak sabit. Maksudnya bukan hadis sahih. Manakala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Quhafah jangan warna hitam, tak ada sebut secara jelas dalam hadis tersebut bahawasanya diharamkan. Okey, wallahu alam. Jadi apa yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i mewarnakan, dan pandangan ini adalah pandangan ramai di kalangan ulama. Pandangan ramai di kalangan ulama, warna rambut lelaki dan warna perempuan dengan warna hitam hukum dia adalah haram. Melainkan apabila ada hajah yang diizinkan oleh syarak. Bukan semua hajah diizinkan oleh syarak dalam masalah mewarnakan dengan warna hitam. Illa li gharadil jihad, melainkan kerana tujuan berjihad. Tujuan berjihad tak ada masalah. Kerana tujuan berjihad untuk menakutkan pihak musuh. Jadi apabila tengok hak yang semua hitam belakang orang muda jadi gagah. Jadi kalau main tua, benda rambut putih jadi macam orang tua, jadi dok gagah pula. Jadi tak ada gerung dalam hati musuh. Jadi untuk menggerungkan hati musuh dalam berjihad, hak yang asal tidak dibolehkan maka dibolehkan. Baik, katanya wa yusannu bisufratin au humratin. Jadi sunatkan mewarnakan rambut saat itu dengan sufrah warna kuning ataupun humrah ataupun warna merah. Sunat. Tapi bukan sunat bagi semua orang yang ada rambut, bukan. Sunat bagi orang yang rambut dia ada ubang. Ini masalah orang yang ada ubang,
sunat dia warnakan dengan warna kuning ataupun warna merah. Baik, orang yang ada ubang, sama ada ubang keseluruhan kepala ataupun sebahagian daripada kepala, sunat dia mewarnakan rambut dia dengan warna kuning dan warna merah. Dan dua warna ini adalah dua warna yang sentiasa ataupun yang banyak digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapakah dihukumkan dengan sunat? Kerana Rasulullah suruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum. Sesungguhnya puak Yahudi dan puak Nasara, mereka itu tidak mewarnakan rambut yang ubang. Maka hendaklah kamu menyalahi mereka itu. Nah, sebab itulah kata ulama, sunat orang yang mempunyai ubang mengubah ubang dia dengan warna merah ataupun warna kuning. Seterusnya katanya wa khadbu yadai muzawwajah, dan disunatkan juga khadbu. Wa khadbu atas pada khadbu tadi. Atas pada bukan atas pada khadbu tadi. Kan tadi kan wa yusannu, dan disunatkan bi sufratin ay wa yusannu khadbu sya'ri ar-rajuli wal mar'ati bi sufratin. Takdir itu disunatkan naib fa'il yusannu takdir huwa kembali kepada khadbu sya'ri ar-rajuli wal mar'ati bi sufratin au humrah. Lepas tu wa khadbu yadai. Wa khadbu yadai ataf pada naib fa'il bagi yusannu. Ke dalam nuskhah tu ada wa yusannu? Ada tak? Wa yusannu tak ada. Dia kata wa khadbu je kan. Jadi wa khadbu tu ataf pada kata pada naib fa'il bagi yusannu. Ini penting dalam bab nahwu ni penting. Jadi kalau kita kata wa khadbu ataf pada khadbu sya'ri rajul, jadi masuk di bawah haram. Tengok tukar hukum. Dan haram mewarnakan dua tangan perempuan yang berkahwin dan dua kakinya. Bukan nak khabar haram, nak khabar disunatkan. Jadi wa khadbu ni wa huruf ataf, khadbu ataf pada naib fa'il bagi yusannu. Yusannu fa'il mudhari' bina majhul. Naib fa'il dia takdir huwa, dhamir mustatir takdir huwa kembali kepada khadbu. Jadi takdir kalam wa yusannu khadbu yadai muzawwajah, dan disunatkan mewarnakan yadai, asalnya yadain. Apabila kita idhafah dia hadaf nun. Nun musanna dan nun jamak muzakkar salim, ketika kita idhafah dia kepada satu kalimah yang lain maka dia hadaf nun. Asalnya wa khadbu yadaini. Apabila kita idhafah kepada muzawwajah maka dia hadafkan nun. Dan disunatkan mewarnakan dua tangan bagi muzawwajah. Muzawwajah ni siapa muzawwajah? Perempuan yang telah berkahwin. Wa rijlaiha, dan dua kakinya. Ta'miman. Ta'miman boleh kita i'rab tamyiz. Nisbah ta'mim secara rata. Tu ta'mim. Dia ta'mim ni lawang dia tatrif, lawang dia naqsh. Dalam masalah kita inaikan tangan, perempuan dia inai tangan dia, dia ada inai secara ta'mim, ada inai secara tatrif, tatrif daripada perkataan taraf, hujung. Dan ada inai secara naqshun. Dan hukum berbeza. Hak yang kata sunat, perempuan mewarnakan dua tangan dia, perempuan hak yang berkahwin, sunat dia mewarnakan dua tangan dia dan dua kaki dia secara ta'mim. Sunat saat itu secara ta'mim. Dia ta'mim, boleh kita kata i'rab jadi tamyiz. Ta'mim ni rata. Okey, di mana tangan? Ini tangan. Okey, habis tangan dia warna belaka, kaki dia warna belaka. Tempat kita tak ada orang buat. Tapi kalau kita pergi Mekah, kita akan tengok perempuan-perempuan daripada India buat. Orang puang daripada India, dia habis Kalau kita pergi Mekah, kita akan tengok, dia habis. Ina tak tangan apa sini. Perasan tak, Sak? Perasan kan? Kaki pun dia pakai ina. Tapi pada mazhab di India, mazhab Hanafi. Tempat kita jarang orang buat. Mereka orang dulu ada lah orang dulu. Orang ni tak ada dah. Orang ni. Baik. Jadi tengok benda yang dia nak khabar, sunat perempuan yang berkahwin mewarnakan dua tangannya dan dua kakinya secara ta'mim bihinna dengan inai. Hinna, ina pak kita pun ada. Jadi kita faham benda, kita faham. Jadi bermakna kalau perempuan yang belum berkahwin tidak disunatkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang belum berkahwin tidak disunatkan dia melemokan inai pada tangan dia dan kaki dia. Adakah haram? Tak, bukan haram.
kita kata tidak disunatkan. Tidak semesti tidak disunatkan benda itu adalah haram. Hak yang dinyatakan di sini panggil mantuk di sini. Kita ada mantuk, lepas tu kita ada mafhum. Mantuk di sini adalah nak kabo lomoina di tangan secara menyeluruh bagi perempuan yang telah berkahwin, hukum dia disunatkan. Begitu juga lomoina pada keseluruhan kaki bagi perempuan yang berkahwin, hukum dia disunatkan. Okey, jadi bermakna apabila dikata muzawwajah, nak keluar perempuan hak yang belum lagi bersuami ataupun perempuan hak yang tidak ada suami, maka perempuan yang tidak ada suami tidak disunatkan. Dah kahwin nak buat, dibolehkan, tidak menjadi masalah. Baik, harus tidak disunatkan. Secara ta'mim, apabila dikata secara ta'mim, maka nak keluar dia secara tatrif dengan naqsh. Hukum membuat inai secara tatrif. Tatrif dari mana tatrif? Tatrif ni buat ujung-ujung. Ada kan orang pakai inai di kuku saja tu panggil tatrif. Tatrif hukum dia tidak disunatkan. Walaupun bagi perempuan. Cuma kalau perempuan nak buat, dibolehkan. Diharuskan. Walaupun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan hukum dia makruh. Ada. Tapi ada pandangan yang kedua mengatakan hukum dia adalah harus. Pandangan yang lebih kuat adalah harus. Tidak menjadi masalah. Melainkan, ada pengecualian. Melainkan perempuan hak yang mempunyai suami. Kalau perempuan itu mempunyai suami, kalau suami dia tidak bersetuju dengan perbuatan tersebut, maka tidak dibolehkan. Dia mesti kena mengambil keizinan daripada suami dia. Kerana diri perempuan itu adalah hak suami. Jadi apabila diri dia hak suami, maka dalam meletakkan sesuatu perhiasan, maka dia kena mengambil keizinan daripada suami. Baik, main suami dia alergi dengan ina-ina hujung jari, tak boleh lah. Okey, tu tatrif. Lepas tu diisi lagi naqsh. Naqsh ni maksudnya buat ukiran. Macam ada orang buat ukiran kan? Buat ukiran, hukum dia adalah tidak disunatkan. Tapi nak buat, tidak menjadi masalah. Cuma buat ukiran, dia ada syarat dia. Syarat nak buat ukiran, ni orang buat bunga, buat corak tu, buat corak ni orang puang. Syarat dia adalah mesti jangan ada tasyabuh dengan orang kafir. Kalau ada tasyabuh dengan orang kafir, maka jelas hukum dia adalah haram. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia dari kalangan mereka itu. Okey, kesimpulan. Kesimpulan daripada apa yang kita bincang. Yang pertama, ada perempuan hak yang telah berkahwin. Ada hak yang perempuan ada suami. Kita kata gitu. Ada perempuan hak yang ada suami, ada perempuan hak yang tidak ada suami. Okey, hukum menginaikan tangan dan kaki bagi perempuan dua jenis ni berbeza. Perempuan hak yang mempunyai suami, hukum dia menginaikan tangan dia dan kaki dia adalah disunatkan. Manakala perempuan hak yang tidak mempunyai suami, tidak disunatkan dia menginaikan dua tangannya dan dua kakinya. Namun, boleh, harus dia menginaikan dua tangannya dan dua kakinya selama perkara itu tidak menarik perhatian lelaki hak yang bukan mahram dia. Kalau dapat menarik perhatian lelaki hak yang bukan mahram, dia dedahkan untuk menarik perhatian lelaki dengan kecantikan dia, tu jelas hukum dia adalah haram. Sehingga kan perempuan hak yang mempunyai suami sekalipun, kalau tujuan dia untuk mendedahkan perkara tersebut untuk menarik perhatian bukan lelaki hak yang bukan mahram dia, lelaki hak yang tidak halal bagi dia, maka jelas hukum dia adalah haram. Okey. Hak yang kita bincang adalah meletakkan inai secara ta'mim. Manakala secara tatrif, secara naqsh, maka hukum dia adalah harus. Tidak disunatkan. Seterusnya katanya wa yahrumu 'ala ar-rijali illa li hajah. Dan haram dia. Haram kembali kepada mewarnakan tangan ataupun kaki dengan inai 'ala ar-rijal atas lelaki. Hukum orang lelaki pakai inai walaupun hanya pada hari perkahwinan, hukum dia adalah haram. Macam mana sebenarnya dalam masalah pakai inai kita kena sebut hukum lebih umum sebab di antara mana musibah ataupun bala hak yang menimpa sebahagian daripada lelaki di tempat kita adalah pada hari perkahwinan dipakai inai. Hukum pakai inai boleh dikatakan hampir berlaku kesepakatan ulama dilarang. Cuma ulama berbeza, kita kata hampir berlaku kesepakatan, kita tak kata sepakat. Maksudnya kebanyakan ulama mengatakan ia dilarang. Cuma larangan tersebut ulama terbahagi kepada dua. Ada mengatakan larangan makruh dan ada mengatakan larangan haram. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan makruh lelaki memakai inai. Dan ada sebahagian ulama mengatakan haram lelaki memakai inai. Dalam mazhab Imam Syafi'i,
Dan pandangan sebahagian daripada ulama yang mazhab yang lain mengatakan bahawasanya orang lelaki haram pakai inai. Sama ada sejari ataupun 2 jari ataupun semua jari. Hukum dia adalah haram. Sama ada pada hari perkahwinan ataupun bukan pada hari perkahwinan. Kalau bukan pada hari perkahwinan diharamkan, hari perkahwinan sama juga. Dia tak ada. Okey, sebelum kalau bukan hari perkahwinan haram, tapi hari perkahwinan tidak haram, tak ada. Dia hukum dia adalah tetap haram. Sama ada hari perkahwinan ataupun tidak. Kerana benda haram, kerana inai adalah pakaian bagi perempuan, perhiasan bagi perempuan. Sedangkan orang lelaki dilarang tasyabuh dengan nisa, dengan perempuan. Rasulullah melaknat perempuan lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Jadi orang perempuan, lelaki dia memakai inai, sedangkan inai adalah perhiasan bagi perempuan, maka hukum dia adalah dilarang. Illa li hajah, melainkan kerana ada hajah, ada tujuan. Tapi bukan semua tujuan. Kalau kita pakai li hajah kerana ada hajat. Jadi pakai orang kata, dah aku hari perkahwinan ada hajat dah nak comel. Tak, dia hajat hak yang mu'tabarah syar'an. Hajat yang diambil kira pada syarak. Bukan hajat di sisi kita, kita hak yang menentukan hajat. Macam kita kata gini sebagai contoh. Kita kata mana? Di sana ada hadis hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada imam memanjangkan bacaan. Rasulullah katakan sebab di belakang kamu ada orang lemah, ada orang dhaif, ada dzal hajah. Idza amma ahadukum bin nas falyukhaffif, kata Rasulullah. Baik. Jadi takhfif, meringankan sembahyang, adakah dia mengikut ukuran kehendak makmum? Bukan. Kalau ikut kehendak makmum kau, dia nak suruh baca inna a'tainakal kautsar, lepas tu rakaat kedua wal asr. Kalau ikut kehendak makmum. Dia masalah meringankan adalah kita ikut ukuran hak yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi pada sembahyang subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, hak yang Rasul suruh takhfifkan apabila sembahyang bagi orang hak yang jadi imam. Rasul sembahyang subuh, sepanjang Rasul sembahyang subuh, boleh dikatakan benda ni dilakukan berterusan oleh Rasulullah. Rasul baca rakaat pertama surah Sajdah, tiga muka surah. Lepas tu rakaat yang kedua adalah hal ata 'alal insan. Boleh dikatakan bukan tidak pernah Rasulullah baca surah lain, maksudnya kerap kali Rasulullah baca 2 surah tersebut. Jadi bermakna baca 2 surah tersebut pada sembahyang subuh hari Jumaat masih lagi di dalam lingkungan pendek sembahyang, bukan panjang. Tapi untuk sembahyang-sembahyang lain adalah ukuran-ukuran yang lain. Kalau bagi ukuran pendek kepada makmum kau, kalau boleh nak suruh tu lah. Kalau boleh lepas Fatihah tak payah baca surah pun tak apa. Okey, sama juga dengan masalah ni. Hajah ni bukan hajah yang dikembalikan kepada kita. Jadi kita anggap ni hajat, maka bolehlah kita buat. Bukan. Hajat di sini adalah hajat yang diambil kira oleh syarak. Bukan semua hajat yang dikatakan oleh kita sebagai hajat diambil kira oleh syarak. Kita ada hajat untuk perkahwinan. Ada, bukan. Baik. Di hajah di sini adalah untuk tujuan perubatan sebagai contoh. Maksudnya, katakanlah, ada sebahagian ahli perubatan mengatakan untuk penyakit sekian-sekian, pakai inai, dia akan kurang sikit. Gatal ke, ataupun ada cekang ke. Maka ketika tu, boleh orang lelaki pakai inai. Tujuan untuk perubatan. Okey, habis. Seterusnya, katanya, wa yukrahu, dan makruh natfu syaib, cabut ubang. Sama ada ubang saat itu pada kepala orang muda ataupun kepala orang tua. Kepala orang muda ke kepala orang tua, hukum cabut ubang adalah makruh. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantifu syaib fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Mu jangan cabut ubang. Sesungguhnya ubang ni adalah cahaya orang Islam pada hari kiamat. Benda yang ada kelebihan. Baik. Cabut ubang. Masa muda-muda tak apa cabut ubang sebab sikit. Dang tua kok, dang nak cabut dah banyak. Cukur terus lah. Jadi hukum cabut ubang adalah makruh. Baik. Sama ada lelaki ataupun perempuan, hukum dia sama. Habis, babul wudu. Kita masuk dalam bab baru iaitu bab wudu. Katanya furuduhu sittah. An-niyatu 'inda ghaslil wajhi wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqain wa mashul qalil min ar-ra'si wa ghaslul rijlaini ila al-ka'bain wa at-tartibu 'ala ma dhakarnahu. Bab pada menyatakan wudu. Wudu ni mengikut istilah syarak adalah basuhan tertentu dan sapuan tertentu yang disertakan dengan niat. Itu makna wudu. Beberapa basuhan
dan beberapa sapuang. Sapuang tu sapulah. Dengan niat. Tu yang dikatakan sebagai wudu yang dinisbahkan kepada syarak yang kita nak bincang. Tapi kalau dalam hadis ada wudu dengan makna wudu ni dan ada wudu dengan makna basuh tangan sahaja. Dia kalau dalam hadis bukan semua wudu dalam hadis menyatakan ataupun maksud dia adalah wudu nak sembahyang. Kadang-kadang wudu dalam hadis ia memberi maksud basuh tangan. Baik. Yang dimaksud wudu di sini adalah basahan tertentu dan sapuang tertentu dengan niat. Katanya furuduhu sittah. Fardu wudu ada 6. Furud jamak daripada fard. Fardu wudu ada 6. Yang dimaksud dengan fardu di sini adalah rukun. Benda yang wajib kita kena buat ketika kita berwudu ada 6. Yang mana 6 ni secara ringkasnya Pak diambil daripada Al-Quran. Diambil daripada Al-Quran secara jelas. Satunya ambil daripada hadis Rasulullah. Satu lagi difahami daripada hadis yang difahami daripada Al-Quran. Difahami daripada Al-Quran dan difahami daripada hadis. Pak, jelas disebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Pak. Manakala niat diambil daripada hadis innamal a'malu binniyat. Manakala tertib diambil difaham daripada Al-Quran itu sendiri. Tidak jelas tapi difaham. Sebab dalam Al-Quranul Karim Allah Taala katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah. Apabila nak bangun untuk sembahyang. Sedangkan mu tidak berwuduk, mu berhadas. Faghsilu, maka mu kena basuh wujuhakum, muka-muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Mu kena basuh tangan-tangan kamu hingga kepada siku. Lepas tu wamsahu bi ru'usikum. Mu kena sapu sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan mu kena basuh kaki kamu hingga kepada buku lali. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok muka basuh, tangan basuh, kaki basuh, kepala sapu. Dia basuh tangan, basuh kaki dengan basuh muka ni adalah satu jenis. Dalam penggunaan bahasa Arab, benda yang satu jenis akan diletakkan pada satu tempat. Diletakkan pada satu tempat. Tiba-tiba, benda satu jenis dipisahkan dengan sapu. Sebelum daripada Allah Ta'ala menceritakan tentang basuh kaki, Tuhan tak sapu dulu. Menceraikan benda yang satu jenis, ia ada tujuan. Dia mesti kena ada tujuan. Apakah tujuan dia? Mazhab Imam Syafi'i kata tujuan dia adalah tertib. Okey, satu. Yang keduanya, dalil daripada hadis. Yang mana kalau kita tengok, di sana ada hadis ketika sahabat nak sa'i. Nak sa'i start daripada marwah dulu ke Safa. Maka sahabat tanya Rasulullah, kita nak mula daripada mana? Kata Rasulullah, nabda'u bima bada'allahu bih. Kita mula dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan. Allah Taala mulakan dari inna Safa wal Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Jadi mula daripada bukit Safa pergi kepada bukit Marwah. Jadi oleh kerana dalam Quran Allah Taala mulakan dengan basuh muka, maka kita mula basuh muka, lepas tu barulah basuh tangan. Nabda'u bima bada'allahu bih. Yang kedua, yang ketiganya, sahabat yang meriwayatkan wuduk Rasulullah ramai. Abu Hurairah, orang ni. Dalam banyak-banyak riwayat, tidak ada satu riwayat pun menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi tertib. Maka secara ringkasnya daripada apa yang kita sebut saat ni, dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya tertib termasuk dalam fardu wuduk dan rukun wuduk. Okey, habis. Jadi, tu ringkas yang disebut 6 saat ni. Fardu wuduk ada 6. Yang pertamanya an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat ketika basuh muka. Kenapa dia kata niat ketika basuh muka? Sebab dia nak cerita dah niat ketika basuh muka, maksudnya niat dia ada tempat dia. Niat dia ada masa dia. Okey, itu baru tu. Niat ada masa dia. Di dalam masalah niat, ada beberapa perbincangan yang berkait dengan niat. Yang pertama, hakikat niat, ta'rif niat. Yang keduanya, tempat niat. Yang ketiganya adalah masa niat. Yang keempat, hukum niat. Yang kelimanya, syarat niat. Yang keenamnya, kaifiyat niat. Haqiqatan hukmun mahallun wa zaman. Mudah? Allah Rabbi dah ingat dah. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Hakikat niat, hukum niat, tempat niat, zaman niat. Lepas tu maksud niat sekali lagi. Okey, maksud niat baru jumpa. Okey, yang pertama hakikat niat, yang keduanya masa niat, yang ketiganya tempat niat, yang keempatnya adalah syarat niat, yang kelimanya kaifiyat niat, yang keenamnya maksud niat, benda selagi, yang ketujuh dak ingat pula. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman.
syartun wa kaifiyatun wa syartun wa maqsudun hasan. Hakikat, hukum, tempat, zaman, syarat, kaifiyat, maksud. Okey, baru jumpa. Dah jumpa. Okey, ni 7 yang berkait dengan niat. Hakikat niat adalah qasdus syai', tu niat. Qasad untuk melakukan sesuatu tu niat. Ada kehendak dalam hati yang dihalakan dengan kepada perbuatan, itu yang dinamakan sebagai niat. Manakala masa niat adalah pada permulaan untuk melakukan ibadat tersebut. Permulaan melakukan ibadat, wudu adalah basuh muka. Maka basuh muka itulah adalah niat. Jadi ketika dikatakan niyatu 'inda ghaslil wajhi adalah dia nak menceritakan niat fardu wudu dan masa niat ketika basuh muka. Dia nak mari 'inda ghaslil wajhi adalah masa niat. Okey, boleh faham kan? Jadi bila dibincang masa niat, maka ada lagi perbincangan yang tidak dibincangkan. Benda hakikat niat tidak disebut di sini. Hakikat niat macam kita kebuni qasdu asy-syai'. Qasad untuk melakukan sesuatu. Ada kehendak dalam hati untuk melakukan sesuatu, dia dinamakan sebagai niat. Lepas tu hukum niat. Hukum niat adalah wajib. Syarat niat, maksud niat, adalah perbincangan berkenaan dengan niat. Okey, niat ketika basuh muka. Dia dalam kitab fiqh biasanya penggunaan ghusl untuk makna basuh. Kalau ghusl digunakan untuk makna mandi. Dalam penggunaan kitab fiqh biasanya kitab fiqh menggunakan ghuslun kepada makna basuh, ghuslun kepada makna mandi. Penggunaan yang digunakan oleh ulama fiqh. Baik. Di dalam lughah mungkin ada perbezaan, tapi penggunaan yang biasa digunakan, meroyak penggunaan yang biasa, bukan sentiasa, biasa digunakan oleh ulama fiqh. Ghuslun untuk mandi, ghusl untuk basuh. Jadi sini kena baca inda ghusli al-wajhi, ketika basuh muka. Dia dalam masalah basuh muka ni kita kena bincang apa makna basuh dan apa makna muka. Basuh dia mesti kena ada sayalan, mesti kena mengalir. Kalau tidak mengalir tidak dinamakan basuh. Sebab itulah kalau orang nak guna spray saat ni tu mesti kena spray banyak biar mengalir. Kalau spray di tangan, lepas tu sapu di muka tidak ada mengalir, maka tidak dinamakan sebagai basuh. Maka tidak memada wuduk tersebut. Membasuh muka. Kita kena tahu mana hak muka. Hak muka tempat daripada permulaan tempat tumbuh rambut yang kebiasaan hingga kepada dagu. Daripada lebarnya daripada telinga kanan, anak telinga kanan kepada anak telinga kiri. Wa ghaslul wajhi, dan basuh muka. Wa ghaslul yadain ilal mirfaqain, dan basuh dua tangan hingga kepada dua siku. Jadi dua siku kena basuh juga. Wa mashul qalili minar ra's, dan sapu sedikit daripada kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hak yang diwajibkan sapu kepala hanya sedikit sahaja. Hak yang diwajibkan. Asal yang dinamakan musammal mashi, dinamakan sapu sudah memadai. Tapi biasanya tak ada orang sapu teh gitu. Habis kuat setapak tangan biasanya. Baik, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i asal kata dinamakan sapu musammal mashi sudah memadai. Kerana wamsahu bi ru'usikum, ba' tu adalah ba' dengan makna tab'id. Makna sapu oleh kamu sebahagian daripada kepada kamu. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita bincang dalam masalah ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkehendak, kehendak daripada Allah untuk berlaku khilaf dalam masalah ni. Kalau sekiranya Allah Taala tidak berkehendak berlaku khilaf, maka Allah Taala tidak kata dalam Al-Quran wamsahu bi ru'usikum. Allah Taala kata wamsahu ru'usakum. Allah Ta'ala kata wamsahu ru'usakum. Sapu kepala kamu, selesai. Sapu semua kepala. Tapi Allah Ta'ala kata wamsahu bi ru'usikum. Ba' ni makna dia. Pula dah. Sinilah tempat berlaku perselisihan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi dikata ba' lil ilsaq, tepek. Jadi sekurang-kurang sebesar tapak tangan. Hujah dia ada. Dalam hadis pula menyokong hujah dia. Dia kata ni dalam hadis ada Rasulullah pernah ambil wuduk, lepas tu Rasulullah pakai serban, Rasulullah sapu di atas hubung-hubung dia. Lepas tu Rasul menyempurnakan sapu di atas serbang. Tengok, sapu di atas hubung adalah 1/4 daripada kepala. Dalam mazhab Hanafi 1/4 aja. Hak yang diwajibkan. Mazhab Imam Syafi'i kata dah dalam Quran kata wamsahu bi ru'usikum, sapu dengan kepala kamu. Tiba-tiba dalam hadis Rasul sapu sebahagian kepala. Terus sapu tak sapu semua sekali. Bermakna hak yang diwajibkan sebahagian saja. Baik. Ni berlaku khilaf dalam masalah ni. Cuma apa yang kita nak nyatakan di sini adalah mazhab Imam Syafi'i hanya sedikit daripada kepala sahaja hak yang diwajibkan. Namun daripada sudut amalinya tak ada orang sapu sebesar jari. Biasa kita sendiri pun kita sapu seluruh kepala ataupun sebahagian daripada
kepala. Wa ghaslur rijlain, dia sapu ni, sapu dengan makna isabah, tu asal makna sapu, asal kena air. Tu asal makna sapu. Sapu ni tidak disyaratkan sayalan, asal kena air. Sebab itulah kalau orang tu basuh sekali pun tetap sah sapu tersebut. Cuma menyalahi sunnah daripada sudut sah wuduk sah. Wa ghaslur rijlain ila al-ka'bain, dan basuh dua kaki hingga kepada dua buku lali. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan tertib ikut susunan mengikut apa yang kami sebut saat ni. Mengikut apa yang kami sebut. Okey, wa sunanuhu ma ada dzalik, dan sunat-sunat wudu selain daripada demikian itu. Nanti hak yang disebut hak lain daripada apa hak yang disebut dalam fardu wudu, semuanya sunat wudu. Itu maksud dia. Wa sunanuhu ma ada dzalik. Sunat-sunat wudu adalah hak yang selain daripada hak yang demikian itu. Hak yang dia sebut fardu wudu, kat gini disebut pula. Hak fardu disebut, hak lain daripada hak yang disebut dah disebut, maka hak selain daripada hak sebut nang saat ni tu semuanya sunat belaka. Tu nak cerita. Katanya bayanul fardil awal wa huwa niyyah. Penjelasan fardu yang pertama iaitu niat. Katanya fayanwil mutawaddi'u, maka berniat oleh orang yang berwudu raf'al hadath, mengangkat hadath. Apa nama mengangkat? Menghilangkan hadath. Hadath ni adalah suatu benda hak yang kita tidak nampak, hak yang ada pada anggota kita. Yang mana apabila berlaku sebab dia, maka berlakulah hadath. Sebab dia ketuk, setuh dengan orang puang, pegang kemaluan, tidur dengan tidak berlapik papan punggung. Adalah kita akan cerita siapa tempat dia. Maka apabila ada hadath, hak benda hak yang kita tak nampak, maka tidak boleh kita nak sembahyang dalam keadaan begitu. Mesti kita kena hilangkan hadath tersebut. Maka untuk menghilangkan hadath kecil, caranya adalah dengan berwudu. Maka orang hak yang hendak berwudu, mesti dia kena berniat mengangkat hadath, menghilangkan hadath. Sahaja aku mengangkat hadath dalam hati dia. Menghilangkan hadath. Awit taharata lis-salah, ataupun dia niat bersuci untuk sembahyang. Sahaja aku bersuci untuk sembahyang. Tapi kalau niat bersuci saja tidak memada dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak memada. Kerana bersuci ni terlalu umum. Bersuci daripada najis, bersuci daripada kekotoran, bersuci daripada hadath. Maka niat saja aku bersuci tidak memada. Mesti aku bersuci untuk sembahyang ke, untuk tawaf ke. Aw li amrin la yustabahu illa bit-taharah. Ataupun niat bersuci untuk perkara. Li amrin ataf pada lis-salah. Niat bersuci untuk perkara yang tidak diharuskan melainkan dengan bersuci. Niat bersuci untuk perkara yang tidak diharuskan melainkan dengan bersuci. Benda ni tidak diharuskan, tidak boleh kita buat melainkan dengan bersuci. Contoh kamassil mushaf, menyentuh mushaf. Sahaja aku mengharuskan menyentuh mushaf, dibolehkan. Au ghairihi, ataupun selain daripadanya, selain daripada masjid mushaf. Sebagai contoh dia, sebagai contoh untuk tawaf. Dia gini. Dia boleh kita niat sahaja aku bersuci untuk perkara yang tidak diharuskan melainkan dengan bersuci. Itu dipanggil umum. Dan boleh kita khususkan. Sahaja aku bersuci untuk benda, untuk tawaf, untuk menyentuh Al-Quran, untuk membawa Al-Quran. Tapi kalau niat saja aku bersuci untuk membaca Al-Quran, tak boleh. Sebab membaca Al-Quran tidak disyaratkan bersuci. Okey, boleh faham? Maksudnya tidak boleh, tidak memada lah niat lagu tu. Tidak memada. Illal mustahadatah, melainkan perempuan yang mustahadah. Perempuan yang mustahadah, dia tidak boleh niat hak macam tadi. Wa man bihi salasul baul, dan mereka yang ada padanya, bihi khabar muqaddam, salasul baul mubtada muakhar. Mereka yang ada padanya pada man salasul baul, berterusan air kecing. Air kecing duk tubik semua. Dia kalau salis merujuk kepada orang. Orang yang ada penyakit salasul baul, nama dia adalah salisul baul. Salis wasaf, salas masdar. Okey, boleh faham. Orang yang ada kecing dedah dipanggil salisul baul. Orang tu. Kalau salas berterusan air kecing. Kecing dedah itu dinamakan salas. Sini kita kena baca salas, bukan salis. Waman, dan mereka yang ada padanya man salasul baul, berterusan air kecing. Dia air kecing duk tubik semua. Maka orang ni cara niat dia lain. Sebab dia tidak boleh niat untuk menghilangkan hadath, kerana hadath dia tidak hilang. Hadath dia ada semua. Itu nak cerita. Wa mutayammiman, dan orang yang bertayamum. Dia perkataan mutayammimam ni, dia sebenarnya kalau dalam istilah ilmu badi' dia panggil istitrad. Cakap kita sambil-sambil. Sebenarnya
mutayammiman ni dia dalam bab lain. Dia orang mutawaddi lain daripada mutayammim. Dia bab lain pula. Tapi dia mari mutayammim dalam bab wudu. Faham? Ni dipanggil istitrad, sambil-sambil. Sambil-sambil nyelang minum air. Cakap kita tu dalam ilmu badi' dipanggil istitrad. Istitrad ni maksudnya menyebut sesuatu yang asing dalam suatu perbahasan tapi kerana ada munasabah. Ada munasabah, ada kaitan berkenaan dengan niat mutayammim dengan perempuan mustahadah dan salisul baul. Fayanwi, maka berniatlah ia perempuan mustahadah man bihi salasul baul wa mutayammim istibahata fardhi shalah, mengharuskan fardu sembahyang. Saja aku mengharuskan fardu sembahyang. Ketika dia tayamum, buat benda dalam hati ini untuk mengharuskan sembahyang. Itu niat. Niat untuk mengharuskan sembahyang. Dia tidak boleh niat sahaja aku mengangkat hadas. Kerana hadas dia tidak terangkat. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah niat sahaja aku bertayamum. Tidak memadai. Tidak memadai dia niat sahaja aku bertayamum. Itu pada asal. Sebab dia? Sebab okey, kita tak payah panjang, kita ringkas sebab kita nak baca panjang lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah dia niat sahaja aku bertayamum. Cuma bagi orang kita, kita ringkas aja. Bagi orang kita, orang Melayu kita, kalau dia niat sahaja bertayamum, kalau kita tengok daripada segi huraian-huraian ulama mazhab Imam Syafi'i sah. Kalau kita tengok kaedah ulama mazhab Imam Syafi'i sah. Sebab orang bertayamum, orang kita ketika dia bertayamum, dia faham tayamum ni adalah satu perbuatan untuk mengharuskan sembahyang. Okey, boleh faham kan? Sebab asal makna tayamum adalah qasak kepada tanah. Tuhan katakan fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Apa makna fatayammamu? Ai faqsudu. Mungkin qasak tu makna tayamum. Tayamum ni bukan maksudun li dhati. Bukan diqasakkan bagi zatnya. Dia panggil taharah darurah sahaja. Baik. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, orang hak yang bertayamum, kalau dia niat saja aku bertayamum, tidak niat saja aku mengharuskan sembahyang, sebenarnya ada perbezaan pandangan. Ada pandangan mengatakan sah, ada pandangan tidak mengatakan tidak sah. Pandangan hak yang mu'tamad mengatakan tidak sah kerana tayamum bukanlah maksudun bidzati, maka tidak boleh dia nak kata saja aku bertayamum. Tetapi macam anak kau tadi, kalau kita tengok kepada kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh ulama fiqh, ternyata bahawasanya kalau orang kita niat bertayamum sah. Sebab apa? Sebab orang kita ketika dia niat bertayamum, sebenarnya dalam hati dia ada qasak. Tayamum ni adalah suatu benda yang akan mengharuskan dia sembahyang. Ada maksud istibahatus salah di dalam tayamum itu sendiri. Okey, boleh faham kan? Seterusnya, wa an taqtarina bi ghasli awwal juz'in min bukan. Wa syartuhu, dan syaratnya adalah bukan. Wa syartuhu wa syartul wudu, dan syarat wudu an-niyyatu bil qalbi. Niat dengan hati. Syarat wudu niat dengan hati. Syarat wudu adalah niat dengan hati. Maksud dia syarat wudu niat dengan hati. Dia niat tu termasuk dalam rukun wudu. Tetapi niat dengan hati adalah syarat. Maksud dia tidak memadai niat dengan mulut. Berlafaz dengan mulut masih lagi tidak memadai kalau sekiranya tidak hadir dalam hati. Ini nak cerita tempat niat. Tempat niat adalah hati. Mahallun niyyati al-qalbu, dengan sepakat ulama. Melainkan di sana ada pandangan syadz yang tidak boleh diambil kira, mengatakan mesti kena niat dengan mulut. Itu maksud. Wa syartuhu, dan syaratnya, syarat dia syarat al-wudu, bukan syarat niat. Sebab syartuhu hu tu kena kembali kepada al-wudu. Tidak boleh kita kembali kepada niat, mereka kena takwil. Sebab hu dhamir mufrad mudzakkar. An-niyah dia ada ta'nits. Kalau misalnya kata wa syartuha, baru boleh kembali kepada niat. Wa syartuhu kita kembali kepada al-wudu. Cuma ada sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan kitab Umdatus Sadiq, dia kata wa syartuhu, dia kembali kepada niat juga. Tapi ditakwil ni. Wa syartuhu ay ma dzukira minan niyah, ditakwil. Syaratnya syarat apa hak yang disebut daripada niat. Dia nak kata niat direct dak sah daripada sudut nahwu. Sebab hu mesti kena kembali marji' di muzakkar. Baik. Dia kata wa syartuhu ay ma dzukira minan niyah. Tapi hak yang lebih mudahnya adalah syartuhu kembali kepada al-wudu. Kerana hak yang kita bincang sekarang ni adalah bab wudu. Wudu ni dinamakan sebagai Rabbul Bait. Tuang kepada rumah. Maka kembali kepada tuang rumah. Okey, boleh faham. Ni istilah yang digunakan oleh ulama nahwu. Jadi sekarang ni kita bincang bab dia, bab wudu. Maka wudu ni adalah Rabbul Bait. Ketika ada dhamir, maka jelas kita kembali kepada tuang rumah. Tu wa syartuhu ay wa syartu al-wudu
an-niyatu bil qalb. Niat dengan hati. Niat tu fardu. Tapi niat dengan hati adalah syarat. Maksudnya benda? Maksudnya niat tidak memadai dengan mulut. Tempat niat adalah hati. Itu maksud dia. Wa an taqtarina bi ghasli awwal juz'in min al-wajhi. Dan syarat juga syarat niat syarat wuduk bahawa taqtarina menyertailah niat dengan basuh awal juzuk daripada muka. Permulaan satu juzuk daripada muka kita basuh, situlah tempat kita letak niat. Pendek kata, permulaan basuh wudu adalah muka. Maka di mana sahaja kita basuh muka, kita letak niat di situ. Kita basuh sini ke, kita basuh sini ke, kita basuh sini ke. Sebenarnya kalau orang tu dia belajar sungguh, dia tidak perlu timbul waswah. Tidak perlu timbul waswah. Dia biasanya hok timbul waswah ni adalah orang hok yang belajar tapi tidak sungguh. Dah kita ke ambil air, masa nak basuh muka ataupun kita ambil air daripada paip, masa kita nak basuh muka tujuan dia. Kita nak tak atas muka. Ke tujuan nak solat kena buat dia. Tujuan untuk kita berwuduk. Maka tu dinamakan niat dah. Bukan kita tujuan kita nak mai. Bukan mesti kena ada dalam hati sahaja aku mengangkat hadas. Bukan mesti. Kita ambil tujuan dia. Kita nak mai ke nak dia. Kita nak berwuduk, ada niat dah tu. Tak perlu nak waswah-waswah dia. Ada dah niat. Hak yang tak boleh, warna hak tak bolehnya, masa turun daripada rumah saat itu memang ada kosak untuk ambil wuduk. Siapa sana dah ingat dah sebab duk buang orang ambil air tak atas muka dah ingat dah buat benda pun tak tahu. Selesai, oh habis dah basuh muka. Maka tu bagulah tak ada niat. Niat adalah suatu hak yang cukup mudah. Seterusnya kata wayundabu an yatalaffadha biha. Disunatkan. Ya, boleh. Kalau niat untuk pegang mushaf, wuduk tu boleh buat solat ke tak? Wallahu a'lam, mana dah ingat. Tapi anda rasa anda ada tulis masalah ni. Anda rasa ada tulis, tak ingat. Nah, sebab dia kalau dalam bab tayamum, tak boleh kan? Bab tayamum kalau kita niat untuk hak yang rendah, kita tidak boleh guna hak tinggi. Tapi dalam bab mana bab wuduk ni ada dengar. Nanti anda cari kejap. Anda pernah tulis masalah ni rasanya. Niat anda rasa anda ada tulis masalah ni. Kalau tu anda akan niat wuduk. Anda kongsi semula. InsyaAllah. Kita jumpa. Nanti anda tengok semula. Anda dah ingat. Wallahu a'lam, la adri. Dah ingat. Tapi kalau bab tayamum tu ingatlah. Cuma bab wuduk tak teringat. Wallahu a'lam. Tapi kalau tengok kepada zahir, ibarat kita ni memadai. Kalau zahir, ibarat kita ni. Sebab kata ni, tadi kata, fayan wil mutawaddi, mana? Raf'al hadath, awit taharah li salah, aw li amrin la yustabahu illa bil taharah. Kamasil mushaf. Tengok kepada zahir ibarat, memadai. Cuma nanti ana kena tengok khabar semula. Nanti ana masa anda pernah tulis masalah ni. Tapi tak ingat. Baik, katanya wayundabu an yatalaffadha biha. Disunatkan. Dia digalakkan. Bahawa berlafazlah al-mutawaddi biha bin niyah. Sekarang ni berlafaz dengan niat bukan syarat. Hak yang disyaratkan adalah niat dengan hati. Apakah hukum berlafaz dengan niat? Kalau kita nak bahas secara panjang sikit, ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama mengatakan sunat, sebahagian yang lain mengatakan tidak sunat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, sebahagian ulama dalam mazhab Hanbali, sebahagian ulama dalam mazhab Maliki mengatakan sunat. Dia sunat ni maksudnya digalakkan. Baik. Namun ada sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak digalakkan. Dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan bid'ah. Dan di antara ulama yang melakukan kritikan yang tajam terhadap berlafaz dengan ni adalah Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Dia membuat kritikan yang tajam. Dan mana-mana kritikan terhadap berlafaz dengan niat, sebenarnya hujah dia adalah dua orang tu. Maksudnya dia ambil hujah daripada Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Baik.
Ala kulli hal, masalah berlafaz dengan niat menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau sebut kata mazhab Imam Syafi'i, ia bukan pandangan Imam Syafi'i seorang. Bukan pandangan Imam Syafi'i seorang. Bahkan pandangan beratus-ratus ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang berpandangan sama. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i tidak bersetuju mengatakan disunatkan berlafaz dengan niat. Namun majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan sunat berlafaz dengan niat. Apakah alasan dia? Alasan dia mudah je alasan dia. Alasan dia yang pertama, kita dalil kepada dalil syarak, bukan hanya Quran, bukan hanya hadis saja. Di sana ada qiyas, di sana ada ijma' dan ada beberapa dalil yang lain yang berlaku perselisihan. Kalau part ni adalah dalil yang disepakati oleh ulama, melainkan mazhab al-Zahiri yang tidak menerima melainkan Quran dan hadis. Baik, Quran dan sunnah. Cuma mazhab Imam Syafi'i, dia kata lagu mana? Dia kata niat ni tempat dia dalam hati. Okey, jelas, niat tempat dalam hati. Niat ni adalah ibadat yang baik. Kadang-kadang hati kita terganggu. Kita nak istihdar niat, nak menghadirkan niat. Sebelum daripada sembahyang, kadang-kadang hati kita terganggu. Kadang-kadang masa kita akad takbir, kita dah ingat, aku nak buat benda. Dan benda ni berlaku kepada diri kita. Memang realiti pernah berlaku kepada diri kita masa kita akad takbir tu, kita dah ingat benda. Betul kan? Ana tak tahu ana orang lain, ana raya ana. Ana sendiri. Aku buat benda. Mari padahal kita nak sembahyang, tapi masa tu kita hilang terus. Sebab banyak orang duduk mikir benda lain. Duduk mikir kambing lagi, duduk mikir itu lagi sampai ke hilang terus. Sebagai contoh kan? Dia hilang terus. Jadi, untuk membantu, menghadirkan niat dalam hati. Cara dia adalah berlafaz. Jadi, sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata, digalakkan berlafaz dengan niat untuk membantu hati. Membantu benda yang baik, hukum dia adalah baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu di atas bir, kebaikan dan takwa. Jadi oleh kerana niat dalam hati adalah benda yang baik, maka berlafaz dengan niat dikirakan baik kerana untuk membantu hati. Cuma mazhab Imam Syafi'i dia tidaklah menggalakkan kita menyaringkan dengan berlafaz dengan niat. Menyaring suku. Menyaring. Usalli fardhu, siapa ke sebuah masjid dengar. Itu suku, itu perbahasan suku. Dia berlafaz dengan niat hanya sekadar kita nak dengar untuk membantu hati kita supaya hati kita dapat menghadirkan niat apa yang kita nak buat. Wa an takuna min awwalil wudu, dan bahawa adalah niat daripada permulaan wudu. Niat saat itu sunat daripada permulaan wudu. Permulaan wudu basuh tangan. Sunat kita niat situ. Manakala basuh muka, hak tu wajib. Wa yajibu istishabuha ila ghasli awwalil wajhi, dan wajib mengekali niat hingga kepada basuh permulaan muka. Okey. Kita dalam masalah niat, hak yang wajib ketika basuh muka, hak tu wajib. Manakala basuh tangan, kalau kita tidak niat, masa komor mulut kita tidak niat, masa masuk air ke hidung kita tidak niat, maka ketika tu tidak dapat sunat wuduk. Untuk dapat sunat wuduk mesti kena niat. Cuma kalau masa kita basuh tangan, kita niat sunat wuduk, maka setiap perbuatan sunat yang selepas daripada basuh tangan termasuk dalam niat tu. Sehingga kan bersugi, atas pandangan sebagian ulama, tempat bersugi adalah selepas daripada basuh tangan, maka tidak perlu dah niat untuk sunat wuduk kerana masuk dah di bawah niat masa kita basuh tangan. Masa kita komor dah niat pun. Tapi secara realitinya, ketika kita mengambil wuduk, sepanjang kita ambil wuduk sampai kaki, kita ada niat. Sepanjang kita berwuduk. Sebab masa kita basuh tangan, kita sedar kita nak berwuduk. Masa kita komor mulut, kita kosak untuk kita melakukan sunat wuduk. Ataupun untuk kita berwuduk. Memang start daripada awal sampai kaki, kita sebenarnya ada istishab. Dipanggil dia ada dua. Istishab terbagi pada dua. Yang pertama istishabul zikri, yang keduanya istishabul hukmi. Mengekalkan niat secara ingat, yang keduanya mengekalkan niat secara hukum. Ada dah kedua-dua. Hak yang diwajibkan adalah mengekalkan niat secara hukum. Hak tu diwajibkan. Start daripada awal sampai kaki, wajib kita kena kekalkan niat secara hukum. Maksudnya, jangan kita mendatangkan di tengah-tengah wuduk perkara yang membatalkan niat. Jangan. Contoh murtad wal'iyadzabillah. Hak tu dia merosakkan niat. Maksudnya, orang yang ambil wuduk, tiba-tiba tengah dia ambil wuduk, dia murtad. Lepas tu dia masuk balik Islam. Maka dia nak sambung balik wuduk tersebut, dia perlu kena perbaharukan niat. Kerana telah berlaku perkara yang memutuskan niat pada hukum. Okey, contoh dia ambil wuduk, tiba-tiba berhenti sini dulu lah. Maka dia nak sambung mula, dia kena perbaharukan niat. Kerana dia telah memutuskan niat. Memutuskan ataupun dia mendatangkan perkara yang memutuskan niat dia. Okey, itu dipanggil istishabu an-niyati hukman. Ia ada selagi istishabul an-niyati zikran. Mengekalkan niat secara ingat.
Adakah diwajibkan start daripada awal kita berwuduk sampai kaki kita kena ingat? Tak, hak ni tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Hak yang wajib hanya masa kita basuh muka. Lepas daripada tu walaupun kita tak ingat dah, kita berwuduk sah wuduk kita. Tapi kita ni daripada realitinya apabila kita ambil wuduk, sepanjang kita berwuduk kita ada niat sebenarnya. Kita ada istishabun niyati zikran. Okey, boleh faham kan? Okey, ingat istishabun niyati dia ada dua. Satunya hukman, yang keduanya zikran. Hukman ni hak tu diwajibkan. Diwajibkan kita mengekalkan niat secara hukum. Maksud dia secara hukum, jangan kita memutuskan niat sepanjang kita berwuduk. Dengan berlakunya murtad wal iyad billah, ataupun kita berhenti daripada berwuduk tak ada nak sudah lagi, maka ia memutuskan niat. Yang keduanya istishabu an-niyati zikran, mengekalkan niat secara ingat. Hak ni tidak diwajibkan. Hanya diwajibkan pada permulaan basuh muka. Cuma dalam masalah ni nak cerita gua ni, sunat masa kita permulaan wuduk, masa kita basuh tangan, kita niat. Dan wajib kita mengekalkan niat hingga kepada basuh muka. Maksud dia wajib kena mengekalkan niat hingga basuh muka. Maksudnya siapa basuh muka mesti kita kena niat pula. Faham? Sebab asal niat wuduk adalah ketika basuh muka. Fa in iqtasara 'ala an-niyyati 'inda ghusl al-wajhi kafah. Maka jika sekiranya iqtasara, dia hanya dia asal iqtasara ni merengkaskan, memendekkan ala niyati di atas niat ketika basuh muka. Maksudnya dia hanya niat. Tu maksud dia. Dia hanya niat ketika basuh muka saja. Kafah memadai. Sebab itu asal hak yang diwajibkan. Cuma dia tidak dapat pahala perbuatan-perbuatan sunat sebelum daripada basuh muka. Lakin la yuthabu ala ma qablahu min madmadatin wastinsyaqin wa ghasli kaffin. Tetapi tidak diberi pahala kepada dia di atas apa hak yang dia buat sebelum daripada basuh muka. Termasuklah berkomor-komor, istinsyak, memasuk air ke hidung, dan membasuh kaf. Ni, dua daun tangan ataupun dua tangan hingga kepada pergelangan. Tak dapatlah sebab tidak ada niat. Kerana innamal a'malu bin niat. Katanya wayundabu an yusammillaha wayundabu an yusammiyallaha ta'ala. Yusammillah kalau baca gitu, tapi oleh kerana ada an, maka kena alamat nasab dia adalah fathah zahirah. Dan disunatkan bahawa yusammiyallaha ta'ala, bahawa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala diucap bismillah. Sekurang-kurang bismillah. Boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Syafi'i paling afdal dia perabi bismillahirrahmanirrahim. Disunatkan bahawa dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada permulaan wuduk. Ini sunat. Kalau sekiranya dia lupa ataupun dia sengaja tinggal pada permulaan, maka sunat dia datangkan pada tengah wuduk dia sebut. Cuma sebut bismillahi awalahu wa akhirah, diqiaskan dengan makan. Sebab dalam bab makan memang ada hadis. Wa an yaghsila kaffaihi thalatha. Dan sunat dia membasuh dua tangan sehingga pergelangan 3 kali. Basuh 3 kali. Fa in tarakat tasmiyata amdan aw sahwan ata biha fi athna'ihi. Maka jika dia meninggal mengucap bismillah dengan sengaja ataupun dengan lupa, sengaja dak ucap bismillah pada permulaan, tetap disunatkan dia datangkan bismillah pada pertengahan wuduk. Begitu juga dia selupa untuk baca bismillah pada permulaan, sunat dia mendatangkan bismillah pada pertengahan wuduk. Atabiha, mendatanglah ia dengannya dengan tasmiyah, mengucap bismillah fi athnaihi fi athna'il wuduk. Baik. Qiyas dengan orang hak yang terlupa membaca bismillah pada permulaan makan, sunat dia baca bismillahi awalahu wa akhirah ataupun bismillahi fi awalihi wa akhirih pada pertengahan wuduk. Tapi kalau lepas daripada selesai dah wuduk, baru ingat dak baca bismillah, maka tidak lagi disunatkan dia baca bismillah. Kalau nak baca bismillah tak ada masalah, tapi tidak lagi disunatkan. Fa in syakka fi najasati yadihi kuriha ghamsuha fi dunil qullatain qabla ghasliha thalatha. Maka jika dia syak, dia ragu-ragu fi najasati yadihi, pada najis tangannya. Di tangan kita asal suci. Apabila kena najis secara yakin, maka barulah kita hukum tangan kita mutanajis. Apabila kita ragu-ragu, tangan aku najis ke tak maka dihukumkan masih lagi suci tangan kita. Ambil asal. Baik. Fa in syakka fi najasati yadi, maka jika syaklah ia pada najis tangannya. Daripada segi hukum, tangan dia dikirakan suci. Tapi kalau dia syak pada najis tangannya, kuriha ghamsuha, makruh diselamkan tangan dia fi dunil qullatain, di dalam air yang selain daripada 2 kolah ataupun air yang kurang daripada 2 kolah. Air yang kurang daripada 2 kolah. Sebab kalau dia celup tangan dia dalam air yang 2 kolah, yang kurang daripada 2 kolah, menyebabkan air tersebut jadi mutanajis. Dalam mazhab Imam Syafi'i kan?
Setiap tangan, setiap najis apabila masuk ke dalam air yang sedikit, yang kurang daripada 2 kolah walaupun tidak berubah, najis tersebut menajiskan air itu. Baik. Cuma di sini makruh. Tapi kalau dia celup sekalipun, air tersebut tetap suci lagi menyucikan. Kerana dia tidak yakin tangan dia najis. Baik. Alasan dia ataupun sandaran dia lagu mana sandaran dia? Sandaran hadis Rasulullah. Mana hadis Rasulullah? Kata Rasulullah, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat, fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Pada penghujung hadis Rasulullah bagi datangkan alasan illah. Kata Rasulullah, "Idza istayqadha ahadukum," apabila seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur sedar. Lepas tu, fala yaghmis yadahu fil ina'i. Jangan dia selangkan tangan dia dalam bekas tersebut hatta yaghsilaha 3 marrat. Sehingga dia basuh sebanyak 3 kali. Sebab dia, ni alasan dia. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Sebab dia tidak tahu di manakah tempat letak tangannya ketika dia tidur. Jadi maksudnya ketika dia tidur ada kemungkinan tangan dia kena najis. Selama mana dia tidak yakin dihukumkan suci. Jadi apabila bangun tidur, tangan dia syok kena najis. Faham? Maka ulama mengambil alasan tersebut, setiap kali tangan kita syok mutanajis ataupun tidak, maka tidak boleh kita selam dulu dalam air yang kurang daripada 2 kolah, bahkan mesti kita kena basuh dulu. Tapi tidak boleh di sini bukanlah haram, bahkan hukum dia adalah makruh. Tapi kalau kita selang sekalipun sebelum daripada kita basuh, tetap air tersebut suci lagi menyucikan, kerana tangan yang suci tidak dihukumkan najis melainkan apabila yakin terkena najis. Baik. Melainkan dimakruhkan selang pada kurang daripada 2 kolah sebelum daripada basuh 3 kali. Dia tidak terangkat makruh melainkan 3 kali kena basuh. Sekali masih lagi belum terangkat makruh. Kerana Rasulullah kata lagu tu dalam hadis. Kata Rasulullah, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3. Melainkan sehingga dia basuh sebanyak 3 kali. Okey, habis. Seterusnya kata, thumma yastaku wa yatamadmadu. Kita habis masa dah dah dang. Tak apalah, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah ada manfaat je. Kita baca lambat sikit. Kalau kita nak baca cepat, kejap je. Baca panjang, kita buat kesimpulan dulu kan. Tapi kita baca lagu ni, dia membantu kita kita memahami teks kitab fiqh. Kitab fiqh hak turah lah, hak lama lah. Kita dapat belajar lagu mana cara untuk kita memahami ibarat kitab. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Kita ada beberapa soalan tau. Kita tutup dulu ni. Tengok soalan. Tutup ni lepas tu buka mudah tau.